Tak habis dengan binatang, Zahid dilabel ahli sihir oleh PAS. Dilantik Perdana Menteri ke-7, jelas bukti bersatu tamak kuasa. Tak sangka Wan Saiful sangat bebal buat cabaran bodoh kepada UMNO. Dituduh rasuah kerana tolak tawaran bersatu. Ini alasan Mujidin tak mahu tekan butang. Pemuda PAS tampil mempertahankan Presiden parti itu, Abdul Hadi Awang, daripada kritikan Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi. Ketuanya Ahmad Fadli Syari berkata, pihaknya mengambil pendekatan tidak membalas serangan apabila pemimpin kedua-dua parti saling bertikaian, tetapi tidak apabila Abdul Hadi disindir Ahmad Zahid. Bila Presiden kami membalas kiasan seorang veteran UMNO yang menyifatkan PAS cuba mengajar Itik berenang, hanya sekadar membalas saja, bukan mengajar Itik berenang, tetapi mengubati Itik yang kakinya sakit. Marah benar Datuk Seri sehingga mencadangkan Presiden kami lebih baik jadi ahli zoologi. Jika membalas sebegitu pun sudah dilabel zoologi, Datuk Seri ahli apa? Ahli sihir yang sekejap uzur ke mahkamah, kemudiannya sihat sejahtera memikul beras? Atau Datuk Seri lah sebenarnya ahli zoologi yang pengkhususannya ialah sesumpah bertukar warna sepatas kilat sewaktu menjadi murid setia kepada cikgu yang baru saja diseranah di atas pentas? Soalnya dalam hantaran di Facebook. Walaupun Fadli tidak menyebut nama Zahid secara khusus, namun kenyataan itu jelas ditujukan kepadanya berikutan kenyataan yang dibuatnya pada Jumaat lalu. Zahid dalam ucapan di Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional di Iskandar Puteri Johor berkata mereka bukanlah haiwan seperti yang disebutkan Abdul Hadi baru-baru ini. Saya mengikuti banyak wawancara dan banyak ucapan pemimpin itu. Banyak kiasan yang berkaitan dengan haiwan digunakan. Saya fikir eloklah ditukar profesion daripada ahli politik kepada ahli zoologi, katanya dengan sinis. Mengulas lanjut, Fadli berkata dia hairan mengapa masih ada pihak yang mempercayai ucapan Datuk Seri tersebut yang menurutnya jelas hanya memperbudakkan pendengar. Sebenarnya yang dikehendaki sangat ialah tanda tangan di atas sekeping watikah saja. Itu pun tiada harga jika Datuk Seri berpindah mukim ke dalam, katanya. Pada masa sama dia mengingatkan agar kalangan dalam UMNO yang masih komited dengan penyatuan ummah agar tidak berputus asa. Semoga ada sinar jua di hujung terowong, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membidas tuduhan bahawa UMNO rakus dan tamak kuasa kerana mengusulkan pembubaran Dun Johor untuk membuka ruang pilihan raya negeri diadakan. Beliau berkata langkah syaratan itu yang rakus kerana mengkhianati gabungan sendiri dan menggantikan pengasas Parti Bersatu untuk menjadi Perdana Menteri, malah mengekalkan scheme of things bagi mengekalkan kuasa. Ini baru rakus scheme of things untuk beli dan sogok ahli-ahli Parlimen UMNO untuk kekalkan jawatan sendiri sebagai Perdana Menteri, menerima individu-individu yang dikaitkan dengan sembunyi rasuah dan segala kata untuk menjadi Perdana Menteri, buat darurat untuk gantungkan Parlimen dan membuat PKP separuh masak berbulan-bulan lamanya untuk menyekat rakyat bagi mengelak sendiri ditumbangkan di Parlimen, derhaka kepada titah-titah Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong, kata Najib di Facebook. Najib berkata PRN Johor dibuat bukanlah kerana UMNO tamakkan kuasa. Sebaliknya ia adalah untuk mengembalikan mandat rakyat dengan cara demokrasi. Justru katanya tiada jaminan UMNO dan Barisan Nasional yang disifatkan bersatu sebagai rasuah dan tamak kuasa akan menang. Sebaliknya pihak pesaing yang perlu yakin dengan kekuatan parti mereka. Tiada jaminan pun bahawa UMNO dan Barisan Nasional yang dituduh mereka iaitu bersatu sebagai rasuah dan tamak akan menang. Kenapa sendiri tak confident biarpun sendiri mengaku sendiri hebat dan paling prihatin rakyat, katanya. Pada 30 Januari lalu, seramai 10 ketua penerangan bersatu bahagian di Johor tampil menyokong penuh resolusi muzakarah PAS Bersatu untuk bertanding atas nama Perikatan Nasional pada PRN Johor. Mereka sebulat suara mencadangkan semua parti politik di Johor merangka strategi ampuh bagi menggagalkan muslihat UMNO dan Barisan Nasional. Dakwa mereka, gabungan itu dilihat semakin rakus, tamak kuasa dan gelojoh ingin mengadakan pilihan raya tanpa mengambil kira kesukaran dialami rakyat yang ketika ini masih berdepan ancaman wabak penyakit berbahaya. Suruhanjaya pilihan raya akan bermesyuarat pada 9 Februari untuk memutuskan tarikh penamaan calon dan pengundian yang mesti diadakan dalam tempoh 60 hari dari pembubaran DUN pada 22 Januari. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menggelar Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan sebagai bebal apabila mencabar Barisan Nasional, menjadikan wajahnya sebagai poster boy bagi pilihan raya negeri Johor. Jelas bekas Presiden UMNO itu sudah tentu imej calon Menteri Besar akan digunakan sebagai poster boy, memandangkan ia adalah pilihan raya negeri. Boleh tahan bebal
adik buku manifesto ini. Kan dah terang-terang ini pilihan raya negeri. PRN sudah tentu guna calon ketua menteri atau menteri besar sebagai poster boy seperti apa yang Barisan Nasional buat masa PRN Melaka. Kenapa pula nak guna wajah saya, Ahmad Zaid Hamidi atau Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob? Cabaran bodoh apa ini? Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Sebelum ini Wan Saiful Wan Jan mengakui Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin akan menjadi poster boy dalam pilihan raya umum akan datang. Ini di sebalik kritikan UMNO terhadap langkah parti itu menonjolkan imej Muhyiddin dalam pilihan raya. Pada masa yang sama, Wan Saiful mencabar UMNO Barisan Nasional supaya menjadikan Najib sebagai poster boy bagi menghadapi PRN Johor. Dalam pada itu, Najib secara sinis mencabar Bersatu supaya menekan butang jika ingin tahu siapa poster boy Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Hanya korang tak faham konsep ini dan telah tersalah guna slogan Abah Sayang Melaka atau mungkin guna Abah Sayang Johor tapi tak berani pertahankan kerusi DUN. Tapi lain cerita pada PRU. Jika Wan Saiful ingin tahu siapa poster boy Barisan Nasional pada PRU 15, maka suruhlah bos kamu tekan butang dulu, tulis Najib lagi. Ahli Parlimen Labuan Rosman Isli memfailkan permohonan untuk membatalkan kes rasuahnya yang dikaitkan ketika dia menjadi timbalan pengurusi lembaga Pelabuhan Labuan LPA 5 tahun lalu. Bekas ahli politik Barisan Nasional itu mendakwa ini kerana kes jenayah tersebut berpaksikan atas keengganannya untuk meninggalkan parti pembangkang warisan yang berpangkalan di Sabah dan menyertai parti pemerintah Bersatu. Rosman 58 selaku pemohon memfailkan permohonan itu semalam menerusi Tetuan Law Practice of Rafiq dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Pihak media memperoleh notis permohonan daripada Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Rosman selepas pengurusan kes itu hari ini di hadapan Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub. Berdasarkan permohonan itu, dia juga memohon supaya prosiding kesnya di Mahkamah Session digantung sementara sehingga selesai permohonan tersebut. Permohonan itu dibuat antaranya atas alasan pertuduhan di bawah Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang dikenakan terhadapnya tidak berasas sama ada dari segi fakta maupun perundangan dan dilakukan dengan niat jahat selain menyalahgunakan proses mahkamah. Pada 14 Oktober lalu, Rosman didakwa atas pertuduhan rasuah yang mendakwa dirinya menggunakan jawatannya ketika itu untuk mendapatkan kontrak kerajaan untuk sebuah syarikat yang dikatakan mempunyai kepentingan yang dikaitkan dengan bapa dan adik lelakinya. Semasa sidang media sejurus selepas dia didakwa, tertuduh mendakwa pertuduhan yang dikenakan adalah kerana keengganannya berpaling tadah daripada warisan dan menyokong pentadbiran Perikatan Nasional. Menurut salinan afidavit bagi menyokong permohonan membatalkan saman itu, Rosman mendakwa antara mereka yang cuba memujuknya meninggalkan warisan adalah seorang pegawai SPRM, pembantu Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin dan seorang timbalan menteri. Dia mendakwa ini adalah sebahagian daripada usaha untuk cuba mendapatkan sokongannya sejak 29 Februari 2020 susulan langkah Sheraton yang menyaksikan tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan kepada pentadbiran Perikatan Nasional yang kemudiannya diterajui oleh Presiden Bersatu Muhyiddin. Rosman mendakwa pada 16 Mac tahun itu dia telah dipanggil oleh SPRM dari Putrajaya untuk merakamkan kenyataan semasa sesi yang berlangsung selama 6 jam. Katanya seorang pegawai daripada Suruhanjaya itu didakwa bertanya mengapa begitu sukar bagi ahli parlimen warisan itu meninggalkan parti tersebut dan menyokong Muhyiddin. Rosman juga mendakwa bahawa kemudian sekitar bulan Ramadan pada 2020 dia menerima panggilan telefon daripada seorang pembantu Muhyiddin dan saya telah ditawarkan jawatan pengerusi Perbadanan Labuan dengan syarat saya menyertai parti PPBM Bersatu dan meninggalkan parti Warisan Sabah. Ahli Parlimen Labuan itu mendakwa pada masa yang sama pembantu itu memberi ugutan bahawa dia akan diheret ke mahkamah jika menolak tawaran tersebut. Rosman mendakwa pada pertengahan Mac tahun lalu dirinya dihubungi oleh seorang pegawai dari ibu pejabat SPRM untuk memberikan tarikh lapang untuk dihadapkan ke mahkamah. Dakwanya pada keesokan hari dia menerima panggilan telefon daripada seorang kawan dari Sabah yang menawarkan untuk membantunya bagi memastikan SPRM tidak meneruskan kes terhadapnya dengan syarat dia menyertai Bersatu dan menyokong Muhyiddin. Namun menurut Rosman, dia menolak tawaran tersebut ketika berjumpa kawannya itu di Kota Kinabalu pada 23 Mac tahun lalu. Ahli Parlimen Labuan itu juga berhujah bahawa beberapa hari selepas itu seorang timbalan menteri memanggilnya untuk berjumpa rakannya di SPRM yang didakwa boleh membantunya daripada diheret ke mahkamah. Pemohon mendakwa dia turut menolak tawaran tersebut. Tertuduh mendakwa beberapa hari selepas itu dia diberi notis mengejut untuk menghadiri pemeriksaan oleh SPRM pada 16 Julai tahun lalu dan ketika berada di ibu pejabat Suruhanjaya itu di Putrajaya, Rosman berkata dia dimaklumkan akan didakwa di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur beberapa hari kemudian pada 23 Julai, namun dia hanya didakwa pada 14 Oktober tahun lalu. Dia berhujah bahawa dia kemudian membuat laporan polis pada 18 Julai tahun lalu bagi melindungi dirinya
dan membersihkan namanya serta mempertahankan diri di mahkamah. Saya dinasihati oleh peguam bela saya yang mana saya sesungguhnya percaya bahawa mahkamah yang mulia ini mempunyai kuasa untuk membatalkan dan atau mengetepikan pertuduhan yang dikenakan terhadap saya yang mana telah dilakukan dengan niat jahat, bersifat penindasan dan terjumlah kepada satu penyalahgunaan proses mahkamah. Saya juga dinasihati oleh peguam cara saya, nasihat yang mana saya sesungguhnya percaya bahawa satu salah laksana keadilan atau miscarriage of justice akan berlaku jika pertuduhan terhadap saya tidak dibatalkan dan atau diketepikan serta-merta. Ia akan memberi kesan kepada rakyat dan pengundi-pengundi di Labuan bahawa seolah-olah saya berhadapan dengan kesalahan jenayah, kata Rosman dalam afidavit yang ditandatanganinya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata sekiranya gabungan parti itu keluar daripada kerajaan sekarang, ia hanya akan menyebabkan rakyat lebih menderita disebabkan wabak penyakit berbahaya. Muhyiddin turut yakin dalam keadaan pandemik, rakyat tidak mahu berhadapan pilihan raya umum ke-15 dalam keadaan pandemik. Kalau tanya sini, siapa yang nak tengok PRU? I just want to ask you, media, dalam situasi yang tak berapa orang kata menyeronokkan, tetapi kerana bersatu memikirkan tentang kepentingan rakyat, kepentingan negara supaya jangan rakyat terkorban disebabkan langkah bodoh kita, katanya. Muhyiddin berkata demikian pada sidang media ketika ditanya mengapa Bersatu masih kekal di Putrajaya bersama UMNO dan Perikatan Nasional di sebalik rasa saling tidak mempercayai satu sama lain sehingga mencetuskan pilihan raya negeri Johor. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata sekiranya langkah itu diambil, rakyat akan mempersoalkan adakah kerajaan benar-benar mahu melihat rakyat terkorban. Nanti rakyat akan kata, apa yang kamu cuba lakukan dalam berhadapan Omicron? Rakyat akan tanya kamu, nak lihat kami terkorban, katanya. November lalu, Muhyiddin yang juga adun gambir dalam membidas veteran UMNO Syahrir Samad dilaporkan berkata, dia tidak takut untuk menekan butang bagi menumbangkan kerajaan Johor. Muhyiddin turut mempersoalkan, adakah semua pihak prihatin berkaitan kepentingan rakyat? Orang tanya saya tentang tekan butang, tapi adakah ini wajar dalam keadaan sebegini untuk kepentingan saya, parti saya? Jika kamu ada kuasa dan kamu menyalahgunakan kuasa hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan rakyat, saya rasa itu paling tidak bertanggungjawab soalnya. Sementara itu, Muhyiddin berkata, pembahagian kerusi dalam kalangan parti komponen Perikatan Nasional bagi PRN Johor dijangka selesai esok selepas berdepan isu pertindihan. Katanya, rundingan mengenai pembahagian kerusi untuk ditandingi PAS menjelang PRN Johor setakat ini telah selesai. Mungkin esok akan selesai pembahagian kerusi sebab kita runding dengan PAS sudah selesai. Cuma berbaki beberapa pertindihan dengan gerakan yang tak banyak dalam 2 hingga 3 kerusi. Tetapi pasukan Setiausaha Agong yang mengetuai pasukan rundingan akan cuba selesaikan dan kita akan maklumkan nanti, katanya. Ahli Parlimen Pagoh itu turut berharap SOP wabak penyakit berbahaya yang akan diumumkan nanti tidak terlalu ketat sehingga menjejaskan perjalanan kempen PRN. Tapi dengan sebab kebimbangan kerajaan, jangan sampai tidak boleh berkempen. Saya harap ada sedikit pertimbangan. Saya sedar ada kes Omicron. Bagaimana kita balancekan ia? Kita harap ada sedikit ruang supaya demokrasi itu dibolehkan untuk menghadapi pilihan raya. Jangan sampai tak boleh langsung berkempen. Nak kenalkan diri tak boleh. Itu jadi cabaran besar pada kita, terutama part baru bertanding, katanya.